Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Fatimah binti Abdul Rashid daripada Fakulti Ekonomi Pengurusan. Pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan performa menggunakan jadual 4. Okey. Bagi khusus EPPA 3513 Pencukaian 2. Subjek ini merupakan khusus teras yang perlu diambil oleh semua pelajar sarjana muda perakaunan. Okey, khusus ini bertujuan untuk membentuk pengetahuan asas cukai korporat dan memperkenalkan lanjutan topik-topik dalam pencukaian syarikat. Okey, khusus ini akan memperkembangkan lagi pengetahuan cukai pendapatan yang melibatkan cukai korporat, iaitu cukai langsung, okey, dan di samping itu juga memperkembangkan pengetahuan cukai berkenaan dengan cukai tak langsung yang melibatkan syarikat. Okey. Pensyarah lain yang terlibat dalam mengajar kursus ini adalah Dr. Nurul Syuhada dan juga Dr. Nur Sakinah. Okey. Kursus ini ditawarkan kepada pelajar tahun 3 semester 1 sarjana muda perakaunan. Okey. Kursus ini mempunyai nilai kredit sebanyak 3 dan kursus ini mempunyai prasyarat iaitu pelajar perlu lulus dalam kursus EPPA 3023 Percukaian 1. Khusus ini basically mandangan khusus ini mempunyai 3 jam kredit, jadi kita mempunyai 3 HPK yang perlu dicapai pada akhir kursus ini. Okey. HPK adalah hasil pembelajaran khusus. Di akhir kursus ini pelajar diharapkan mampu mengira cukai korporat berdasarkan Undang-Undang Cukai Malaysia. Okey. Hasil pembelajaran khusus yang kedua adalah menilai implikasi cukai korporat berdasarkan insentif cukai yang relevan. Kemudian di akhir sekali dapat mencadangkan penyelesaian cukai optimum bagi pembayar cukai korporat. Okey. Basically 3 HPK ini boleh dipetakan kepada 3 HPP lah. Basically kita ada PLO ataupun HPP kita ada 11, tapi kita petakan 3 HPK ini kepada 3 HPP yang relevan, iaitu pada HPK pertama berkenaan dengan mengira cukai korporat tu kita petakan kepada HPP 7. Okey, yang melibatkan numerical skill. Okey. Kaedah penyampaian bagi HPK ini adalah penyampaian utama adalah menggunakan tutorial dan kaedah penilaian menggunakan test atau ujian, iaitu yang saya jangkakan sebagai peperiksaan pertengahan. Okey. Kemudian bagi HPK kedua yang mana pelajar perlu di akhir kursus menilai implikasi cukai korporat berdasarkan insentif cukai yang relevan ni, saya petakan kepada HPP yang kedua, iaitu berkenaan dengan pengetahuan kognitif. Okey. Kaedah penyampaiannya adalah menggunakan tutorial juga, dan juga bagi kaedah penilaian adalah peperiksaan akhir lah. Okey, bagi HPK yang ketiga iaitu mencadangkan penyelesaian cukai optimum, dipetakan kepada HPP yang kelima yang melibatkan komunikasi. Okey. Jadi kaedah penyampaiannya adalah menggunakan projek yang mana dinilai berdasarkan laporan yang dihantar oleh pelajar lah. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, kita nampak HPK 2 ini dia HPK 2 berkenaan dengan pengetahuan kognitif lah. Okey, dia dipetakan kepada C2. Okey, C2 iaitu cognitive skills, dan kita nampaklah dekat sini transferable skill atau pindahan kemahiran pada akhir kursus ni yang kita jangka pelajar akan dapat, iaitu kemahiran kognitif lah. Okey. Kemudian bagi HPP yang kelima, okey, kita nampak dia dipetakan kepada kluster C3C. C3C berkenaan dengan communication skill lah, selarilah dengan HPP kelima yang melibatkan komunikasi juga. Okey, jadi kita nampak akhirnya kita akan develop communication skills, kemahiran komunikasi. Bagi HPP yang ketujuh pula, ia dipetakan kepada MQF cluster C3E. Okey, C3E iaitu numeracy skill lah, sebab yang HPP ketujuh ni melibatkan numerical. Okey. So dia akan develop kemahiran numerasi. Okey. So seterusnya berkenaan dengan pengiraan atau agihan masa pembelajaran pelajar. Okey, ia adalah berdasarkan kepada kita punya topik lah. Kita ada 9 topik di sini, yang mana 4 topik yang pertama adalah bertujuan untuk mencapai HPK tahap 1. Okey, bagi setiap topik ini saya akan menjalankan
2 jam, okey, bagi setiap topik 2 jam physical atau face to face lecture lah. Okey, dan 1 jam tutorial, face to face tutorial. Okey, yang mana saya menjangkakan pelajar sekurang-kurang melakukan pembelajaran kendiri sekurang-kurang 5 jam bagi setiap topik untuk menguasai topik ini. Okey. Kemudian kita ada topik yang ke-5 sampai ke-8, okey, harta pesaka badan amanah, cukai pegangan dan perjanjian cukai 2 kali, cukai keuntungan hartanah, insentif keuntungan hartanah dan juga insentif pelaburan taraf perintis dan allowance cukai pelaburan. Okey. Bagi topik-topik ni adalah bagi mencapai HPK yang kedua. Okey, yang mana saya memerlukan masa yang lebih, okey, bagi topik harta pesaka dan badan amanah, yang mana saya memerlukan basically 2 minggu lah, okey, 4 jam bagi kuliah bersebuka dan 2 jam bagi tutorial lah. Biasanya saya akan pecah lah topik, iaitu minggu yang pertamanya harta pesaka dan kemudiannya badan amanah lah. Okey, bagi yang lainnya sama macam tadilah, cuma yang bagi harta pesaka dan badan amanah ni pembelajaran kendiri tu saya expect double lah daripada pelajar untuk menguasai topik tersebut. Okey, dan akhir sekali kita ada cukai tak langsung. Okey. Cukai tak langsung ni saya akan cover adalah bagi mencapai CLO 3, HPK 3, okey. Yang mana kita akan jalankan projek lah. Basically kita akan ada 1 jam face to face lecture yang saya akan cover basic konsep lah berkenaan cukai tak langsung, dan saya harap 2 jam pembelajaran kendiri daripada pelajar lah. Okey, yang ekstra nanti akan ada lah buat projek lah. Okey. So basically berkenaan dengan penilaian berterusan, kita ada 2 lah, satu penilaian berterusan, satu final assessment. Okey. Total markah bagi kursus ini basically samalah 100. Okey, so bagi penilaian berterusan kita ada ujian pertengahan 30% dan laporan lah 20%. Okey. Basically ujian ini adalah mengambil masa sebanyak 2 jam, yang mana saya expect pelajar untuk buat preparation bagi ujian ni bagi menghadapi peperiksaan pertengahan atau ujian pertengahan ni sebanyak 8 jam lah. Okey. Kemudian berkenaan dengan laporan 20% saya expect para pelajar untuk ada pembelajaran kendiri lah sebanyak 17 jam sekurang-kurangnya. Okey. So akhir sekali berkenaan dengan peperiksaan akhir, yang mana peperiksaan akhir 50% lah, merangkumi 50%, yang mana peperiksaan akhir bersemuka kita adalah mengambil masa 3 jam. Okey, jadi saya expect para pelajar untuk membuat persediaan bagi peperiksaan, memperuntukkan sekurang-kurangnya 15 jam pembelajaran kendiri bagi membuat persediaan bagi menghadapi peperiksaan akhir. Okey, so basically kita nampak di sinilah, okey, bagi 3 jam kredit kita punya SLT atau student learning time tu adalah 120 lah. Okey, yang mana kita nampak dekat sini percentage of physical face to face adalah 27.5 jam, okey, yang bersemuka dengan saya, okey, dan yang bukan online lah, kita tak ada online, okey, untuk kursus ni, yang pembelajaran kendiri lah 72.5 jam, okey. So basically akhirnya berkenaan dengan rujukan, okey, rujukan kita adalah buku ni lah, okey. Chong Poi Fat, okay, all Malaysian tax cases, okay, so kita ada lagi Chong Poi Fat Advanced Malaysian Taxation Principles and Practice, dan juga Chong Poi Fat Malaysian Taxation Principles and Practice 29th edition. So basically saya rasa ada beberapa buah buku di sini yang memang pelajar dah ada, kerana ia juga merupakan buku rujukan bagi pencukaian 1 lah, okay. Jadi saya expect para pelajar untuk cuba merujuk kepada kita punya buku rujukan lah. Buku rujukan utama kita adalah inilah, Chong Poi Fat Malaysian Taxation Principles and Practice. Okey, ini adalah rujukan utama kita. Cuma mungkin ada 1-2 topik yang turut ada dalam Advanced Malaysian Taxation lah.
Okey, buku-bukunya boleh didapati di PTSL jugalah, okey. Dan later pun saya akan share lah link bagi pembelian buku daripada kita punya pembekal buku. Okey. So saya rasa itu sahaja berkenaan dengan penerangan bagi ringkasan maklumat khusus kita bagi semester ini. So terima kasih dan Assalamualaikum.